Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar semua di rumah? Cikgu harap kamu sihat sejahtera bersama keluarga tersayang di rumah. Okey, pada hari ini cikgu akan meneruskan topik 16 iaitu mengenai plant reproduction, iaitu pembiakan dalam pokok yang berbunga. Baiklah, tanpa melengahkan masa, cikgu nak kamu klik pada pautan yang cikgu berikan di dalam Google Classroom. Cikgu berikan masa kepada kamu, semua pelajar, 3 minit sahaja untuk kamu melihat video ini. Seterusnya nanti cikgu akan tanyakan kepada kamu apakah yang kamu lihat daripada video ini dan teka apakah subtopik yang berkaitan dengan video ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, baiklah. Sudah cukup rasanya masa 3 minit yang cikgu berikan. Jadi, Arif, bolehkah kamu berkongsi apakah yang kamu lihat daripada video selama 3 minit ini? Okey. Okey, terima kasih Arif. Ia adalah sebuah video yang menunjukkan pollinators iaitu burung ataupun serangga yang sedang mencari madu di dalam bunga, iaitu ini menunjukkan satu proses yang berlaku dalam proses pembiakan pokok yang berbunga. Okey. Jadi sebenarnya topik kita pada hari ini adalah berfokuskan kepada subtopik ketiga, iaitu pembiakan seksual dalam pokok yang berbunga. Jadi di akhir pembelajaran, cikgu harap kamu semua dapat mengenal pasti struktur dan fungsi bunga sebagai organ reproduktif untuk pokok. Jadi ini adalah gambar bunga yang cikgu ambil daripada taman di rumah cikgu. Okey, jadi kamu rasa apakah sebenarnya fungsi pokok ini? Apakah fungsi bunga ini sebenarnya? Jadi fungsi bunga sebenarnya adalah sebagai ejen reproduktif untuk sesebuah pokok. Tanpa bunga, reproduction tidak akan berlaku, pembiakan tidak akan berlaku. Okey, tanpa membuang masa, cikgu nak kamu klik pada pautan Jamboard, okey, dan cikgu telah pecahkan kepada dua kumpulan. Jadi Aifi, Anis dan Arisa, kamu berada dalam satu kumpulan. Kamu akan berbincang di dalam Google Meet dan melabelkan bahagian sistem pembiakan stamen dalam bunga dan juga menyiapkan fungsi juga bagi pembiakan, menyiapkan fungsi bagi organ di stamen. Okey, kumpulan kedua Aida, Arif dan Anas, kamu perlu labelkan bahagian sistem pembiakan pistil dan kamu perlu berikan fungsi bagi setiap bahagian yang merangkumi pistil pada bunga itu. Jadi cikgu berikan satu gambar bunga, kamu perlu lekapkan gambar bunga itu dengan perbincangan antara sahabat kamu sendiri dan cikgu nak kamu bentangkan hasil kerja kamu nanti. Okey? Okey, seterusnya terima kasih atas pembentangan tadi. Cikgu amat berpuas hati dengan pembentangan kamu dan cikgu pasti kamu mendapat sesuatu manfaat daripada pembelajaran secara dalam Jamboard tadi. Okey, jadi secara kesimpulannya terdapat dua bahagian penting dalam bunga iaitu stamen dan juga pistil. Stamen mengandungi anther iaitu tempat di mana nukleus sperm bagi bunga disimpan di dalam polen, dan stigma juga merupakan tempat penting di mana anther akan dihantar kepada stigma di sini. Jadi ini adalah anther di mana polen disimpan dan ini adalah filament yang menyokong anther. Jadi ini adalah dipanggil stamen. Manakala ini adalah dipanggil pistil. Okey, pistil ini mengandungi 4 bahagian penting. Yang pertama, stigma, di mana ini adalah tempat polen akan mendarat. Polen daripada anther ini akan mendarat di sini.
Okey. Kemudian kita ada style, iaitu di sini adalah sekadar untuk menyokong stigma. Yang paling penting adalah tempat pembiakan, tempat persenyawaan berlaku, iaitu di bahagian ovary. Okey, jika anda lihat di sini, di dalam ovary terdapat bulat-bulat kecil ini yang dipanggil sebagai ovule. Okey, ovary ini apabila berlakunya persenyawaan, ia akan bertumbuh menjadi satu buah, dan ovule pula akan menjadi biji bagi buah tersebut. Okey. Okay, ini adalah gambaran bagi contoh pokok-pokok yang berbeza. Sebenarnya bunga ini adalah berbeza mengikut spesies itu sendiri. Sesetengah pokok mempunyai satu ovule yang menunjukkan mereka hanya mempunyai pokok itu hanya mempunyai satu biji benih. Manakala ada sesetengah pokok yang mempunyai banyak ovule yang menunjukkan terdapat banyak biji benih. Okey. Jadi cikgu nak kamu cari apakah spesies pokok yang mempunyai satu ovule dan apakah jenis pokok yang mempunyai lebih dari satu ovule. Okey, cikgu simpan soalan ini untuk next perbincangan kita pada slide pada pembelajaran seterusnya. Okey. Okey. Jadi sebagai pengukuhan, cikgu nak kamu klik pada link worksheet yang cikgu berikan ini. Cikgu nak kamu cuba buat dan lihat sama ada kamu telah menguasai atau belum objektif pembelajaran hari ini, iaitu untuk mengenal pasti struktur dan fungsi bunga sebagai ejen pembiakan bagi pokok. Okey, jangan lupa tunjukkan markah yang kamu peroleh dalam komen di Google Classroom. Okey, jadi cikgu harap kelas hari ini memberi manfaat kepada kamu dan kamu dapat memahami apakah struktur-struktur penting dalam bunga dan apakah fungsi-fungsi penting bagi struktur-struktur ini. Okey. Jadi untuk kelas seterusnya pada topik akan datang, kita akan mempelajari bagaimanakah polen dipindahkan daripada anther kepada stigma dan apakah yang berlaku seterusnya. Okey, jadi jangan lupa sertai cikgu lagi dalam topik pembelajaran akan datang di masa dan waktu yang sama. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum, terima kasih semua. Bye.